Rancangan Malaysia ke-10 RMK10 adalah kesinambungan Pelan Rancangan Pembangunan Negara Jangka Sederhana untuk tempoh 5 tahun dan RMK10 bagi tempoh 2011 hingga 2015 dirangka dan dipandang sebagai amat kritikal kerana ia meneruskan agenda pembangunan negara pada fasa terakhir menuju ke arah wawasan 2020 berpaksikan negara maju dan juga sasaran pendapatan tinggi. Dan ke arah pembentangan RMK11 nanti, bagaimana ekonomi Malaysia dilihat berdasarkan pencapaian pada RMK10, itu yang sama-sama ingin kita kongsikan dalam analisis kita pada pagi ini bersama-sama dengan tetamu. Sekarang ini saya bersama dengan Encik Firdaus Rosli, Fellow Institut Kajian Strategi Antarabangsa ataupun ISIS. Apa khabar Encik Firdaus? Khabar baik. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Dan mungkin secara umumnya bila RMK11 diumumkan pada Khamis ini selepas 5 tahun RMK10, bagaimana Encik Firdaus menganalisis pencapaiannya secara umum dan khususnya keberdayaan ekonomi masyarakat sendiri? Secara umumnya boleh saya rumuskan di sini bahawa pencapaian negara di dalam RMK10 boleh dianggap sebagai bercampur-campur. Kenapa saya bercakap macam itu? Kerana faktornya ada sasaran-sasaran yang diunjurkan oleh kerajaan yang boleh dikatakan telah on track ataupun menepati sasaran. Ada yang tak beberapa tepat, tapi kita tak dapat lihat secara khususnya sama ada tepat atau tidak. Dan yang ketiganya ialah mungkin tak dapat sasaran yang kerajaan unjurkan. Saya kembangkan sikit ya. Yang kita dapat lihat dengan secara umumnya yang dapat sasarannya, satu ialah daripada pencapaian pendapatan negara kasar ataupun GNI, Gross National Income, di mana kerajaan telah mengunjurkan daripada $8,000 pada tahun 2009 sehingga ke 2015, di mana kerajaan mengunjurkan akan meningkat setinggi $12,000 Dan pada hari ini kita dapat lihat bahawa pada 2013 sebenarnya unjuran ini telah lebih kurang on track kerana kerajaan sekarang ada dalam $10,000 daripada $8,000 5 tahun yang lepas. Itu satu. Nombor duanya, kadar pengangguran. Di mana kadar pengangguran yang diunjurkan oleh kerajaan ialah 3.1%. Hari ini kita dapat lihat unjuran kadar pengangguran kita adalah sekitar 3 ke 4%. Mungkin 3.2, 3.3. So tak jauh beza daripada 3.1. Kalau kita tengok daripada segi sejarahnya pula, sejak 98 hingga ke 2015, kadar pengangguran kita tidak pernah lebih daripada 4.5% dan sekurang 2.7% pada tempoh yang telah saya bentangkan sebentar tadi. Itu apa yang kita dapat tengok on track. Yang kita tak dapat lihat secara khususnya lagi ialah daripada segi pelaburan swasta, private investment, di mana kerajaan mengunjurkan bahawa sebanyak 12.8% tahun, dan pada 3 tahun yang pertama dalam RMK10 ini kita dapat lihat unjurannya pencapaian negara ialah 15.3%. Ada lagi dua tempoh lagi yang kerajaan tak umumkan lagi sebab ada faktor timing. Timing ada lag in timing. Jadi kita mungkin dapat lihat secara umumnya pada akhir tahun 2016 ataupun akhir tahun ini. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah kadar fiscal deficit. Fiscal deficit kita, kerajaan telah unjurkan dalam RMK10 ialah sekurang 2.8%. Memang sejak 2010 kita dapat tengok ada trend yang menurun ya. Memang menurun sejak 2010 sehingga ke hari ini. Tetapi unjurannya mungkin tak dapat nak sampai. Faktor yang utama yang telah menyebabkan perkara ini ialah disebabkan oleh faktor harga minyak dan faktor mata wang. Bukan banyak sebab ringgit, sebab kekuatan US dollar. Okey. Itu yang dua yang saya dapat tengok, yang kita tak dapat tengok secara khusus. Dan yang kita dapat lihat yang memang sukar untuk kerajaan untuk dapat sasarannya ialah dari segi sasaran GDP growth ataupun KDNK, pertumbuhan KDNK setahun.
Kerajaan mengumumkan 6% minimum. 2010 hingga ke 2015. Pada tahun-tahun yang sudah, sejak 2010, 7.4. Dan yang kedua paling tinggi ialah 6% pada tahun lepas. 7.4 pada 2010 mungkin nampak dari segi nombornya agak tinggi. Okay? Tapi kita perlu ambil tahu bahawa baseline-nya ialah 2009, di mana masa tu ada global financial crisis. Baseline dia very low. Jadi kadar memang kita nampak kadar yang tinggi. Secara purata 5 tahun yang terakhir dalam lebih kurang 5.7% kalau ikut pengiraan saya. Dan ini adalah kurang daripada 6% minimum yang telah diputuskan oleh kerajaan. Okey. Dan untuk perkara-perkara yang sama ada kita masih lagi belum pasti ataupun yang dilihat tidak mencapai apa yang disasarkan sebelum ini, bagaimana secara keseluruhannya RMK10 boleh menjadi satu pelan yang bersedia untuk RMK11 dibentangkan nanti? Bagaimana ia menyambut dengan baik sebenarnya satu lagi pelan jangka sederhana 5 tahun kemudian yang kita sifatkan kritikal sebelum kita sampai ke 2020 ini? Perlu saya tekankan di sini bahawa kalau kita nak bandingkan dari segi RMK10, RMK9, RMK8, RMK8 ke RMK9 ada penurunan dari segi GDP growth. Kita dapat lihat daripada 4.7 kepada 4.2%. Dan kalau ikut unjuran yang kemungkinannya akan lebih pada 5.5% sekurang-kurangnya lah. Jadi kita dapat tengok trendnya daripada menurun makin naik. Jadi ada sedikit sebanyak elemen game changer kalau saya boleh katakan dari segi aspek tersebut. Bukan impaknya mungkin tak sekuat apa yang kita nak lihat. Sebab kalau kita tengok daripada pakar-pakar ekonomi semua cakap okey, kalau dasar kerajaan kena ada impak sekarang dan kuat. Big fast result. But tapi sebenarnya pada hakikatnya big fast result ini mungkin ada faktor timing. Okay. Mungkin ada faktor-faktor lain yang boleh menyebabkan peningkatan tetapi mungkin impaknya tak sekuat apa yang kita nak tengok. Tapi dari segi keseluruhannya memang ada dari segi peningkatan dan saya tengok apa yang diunjurkan oleh kerajaan yang tak dapat disampaikan di dalam RMK10 ini kemungkinan besar akan dibawa kepada RMK11 untuk memantapkan lagi jentera-jentera kerajaan. Adakah cabaran yang sama pada RMK10 boleh kita andaikan akan juga turut menguji kita pada tempoh jangka masa pelaksanaan RMK11 nanti? Memang secara umumnya juga kita dapat lihat dari segi economic player ada tiga aspek. Satu aspek kerajaan. Okay. Yang keduanya aspek bisnes perniagaan. Dan ketiganya adalah aspek isi rumah, household, rakyat dan sebagainya. Sebelum RMK9, banyak tumpuan diberikan kepada aspek perniagaan di mana kerajaan telah memberi banyak peluang-peluang untuk kerajaan memudahkan perniagaan ataupun mengurangkan kos perniagaan, menjalankan perniagaan di negara. Jadi banyak kos-kos yang untuk menjalankan perniagaan telah disuppress ataupun ditekankan untuk memenuhi kehendak ini. Dan pada ketikanya terutamanya selepas Asian Financial Crisis, krisis ekonomi Asia 1998 dan kemudian 10 tahun kemudian Global Financial Crisis, kerajaan dapat tengok bahawa banyak daripada sumber-sumbernya disalurkan kepada sumber yang tidak teliti dan tidak tepat. Golongan sasaran tak kena. Contohnya, apabila sebelum pada penghujung RMK9, kerajaan telah banyak memberi bantuan dari segi petrol, daripada segi harga minyak, subsidi harga minyak. Kerana kerajaan merasakan bahawa subsidi harga minyak boleh membantu kedua-dua kelompok ni, kelompok peniaga dan kelompok isi rumah. Tetapi hakikatnya golongan tersasar tidak terkena, tidak sampai. Jadi ada kerajaan mengambil berbagai langkah. Yang pertamanya subsidi rationalisation
dari segi gula, tepung, harga minyak masak, tol, tarif elektrik dan sebagainya. Dan yang keduanya minimum wage, harga gaji minima, dan kemudian pada tahun yang sama Competition Act, dasar persaingan, dan yang terbaru GST pada tahun ini. Dan kalau kita lihat daripada segi dasar-dasar ini lebih tertumpu pada aspek kerajaan. Kerana kerajaan ingin memulihkan ataupun membetulkan kondisi ekonomi yang terlalu tertumpu kepada perniagaan. Dan pada RMK 11 ini kita dapat lihat ataupun kita dapat jangkakan atau saya menjangkakan dari segi personal bahawa kerajaan akan memberi lebih tumpuan kepada isi rumah, di mana lebih kepada pendidikan, jaringan sosial, TVET, vocational training dan sebagainya. Dan saya rasa ini adalah secara automatik dan kerajaan memang terpaksa tumpukan kepada sosial kerana jikalau tidak, rakyat akan mula bertanya soalan-soalan seperti kita dah perkenalkan BRIM, mana impaknya, GST, mana impaknya dan sebagainya. Jadi kalau kerajaan tumpukan kebalik perhatiannya kepada sosial, mungkin ini akan memberi lebih imbang kepada satu persepsi kerajaan, dan nombor duanya daripada segi financial management. Okey. Di bawah pentadbiran Datuk Seri Najib Tun Razak, kita melihatkan ada MBE dan juga GTP mendukung RMK 10 ini. Adakah ia perlu juga untuk RMK 11 mungkin dijenamakan ataupun mungkin pembaruan? Secara ringkasnya, Encik Firdaus. Secara ringkasnya, saya dapat lihat bahawa dalam RMK yang sebelumnya, RMK 10, ada asas-asas dasar kerajaan seperti Satu Malaysia dan ETP, GTP dan model ekonomi baru dan sebagainya. Ini merupakan sebagai foundation untuk RMK kerajaan selama 5 tahun. Dan baru-baru ni Datuk Seri Najib pernah membuat satu kenyataan bahawa dasar yang akan datang akan berpandukan kepada Malaysia National Development Strategy atau MIND sedang segi kata ringkasnya. Dan ini pada pendapat saya mungkin tak jauh beza dari segi Satu Malaysia dan model ekonomi baru ETP, GTP, kerana ianya membawa mesej yang sama. Di mana kerajaan tidak boleh terus membuat dasar-dasarnya seperti sedia ada dan yang terdahulunya. Kerana adanya adjustment cost yang kita perlu sampaikan pada masa-masa yang akan datang. Baik. Terima kasih kita ucapkan Encik Firdaus kerana memberikan kita input dan analisis yang menarik sebenarnya untuk kita nantikan juga pembentangan RMK 11 nanti. Terima kasih.